Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan ataupun meneruskan majlis kita, pembacaan kitab Al-Azkar, kita adalah terlebih baik kita mulakan, membuka dengan baca Al-Fatihah dengan niat dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para awliya, para ulama, dan para masyayikh kita, para guru kita, para kedua ibu bapa kita, dan khusus kepada sahibul kitab iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita teruskan majlis pembacaan kitab atau majlis mudzakarah kita daripada kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, kita masih lagi pada babun fi masail tatafarra'u 'ala salam, bab berkenaan dengan permasalahan ataupun masalah-masalah yang bercabang daripada berkenaan dengan salam, iaitu memberi salam. Daripada kitab ataupun tajuk besar, ya, bacaan kitab ni iaitu Kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmitul 'Atis wa ma yata'allaqu biha. Kita memberi salam, minta izin, dan juga mendoakan orang yang bersin dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Kita telah sampai pada faslun fil musafahah, asal berkenaan dengan musafahah, iaitu berjabat tangan, bersalaman, iaitu dengan kita melekatkan telapak tangan kita kepada telapak tangan saudara kita ataupun kepada mereka yang dibenarkan untuk kita bersalaman di kalangan orang wanita fil musafahah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam annaha sunnatun mujma'un 'alaiha 'inda at-talaqi. Ketahuilah bahwasanya ia adalah, yakni berjabat tangan, yang bersalaman adalah sunnah mujma'un 'alaiha, yang disepakati atasnya, 'inda at-talaqi, ketika mana bertemu. Setiap kali bertemu, berjumpa dengan saudara kita ataupun dengan sesiapa yang menggunakan salam, maka disunatkan untuk kita bersalaman dan berjabat tangan. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan beberapa hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Qala rawayna fi sahih al-Bukhari an Qatadah qala qultu li Anas radhiyallahu anhu akanat al-musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qala na'am. Riwayat daripada Sahih Bukhari yang bersambung sanadnya kepada
Qatadah. Qatadah ni adalah seorang tabi'in, salah seorang dari tabi'in. Beliau berkata, qultu li Anas radhiyallahu anhu. Qatadah berkata, aku bertanyakan kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, akanatil musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Jadi apakah para sahabat pernah berjabat tangan sesama mereka, yani bersalaman sesama mereka? Qala na'am. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ya. Yani para sahabat beramal dengan berjabat tangan tersebut. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim fi hadis Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu fi qissati taubatihi. Qala faqama ilayya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada hadis Sayyidina Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu berkenaan dengan kisah taubatnya. Ini hadis ni hadis yang panjang juga, cuma diringkaskan oleh Imam Nawawi, iaitu berkenaan dengan kisah yang mana Sayyidina Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka ataupun mengarahkan kepada para sahabat yang lain untuk tak bercakap dengan dia, boikot Ka'b ibn Malik ini tersebut. Sebab apa? Sebab dia, iaitu beliau, yani Ka'b ibn Malik ini tidak mengikuti, iaitu beliau dan dua orang lagi sahabat yang lain, yani 3 orang. Mereka ni tak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam peperangan Tabuk. Maka baginda pun tak sukalah akan perbuatan tersebut. Adalah alasan-alasan mereka yang tersendiri. Jadi setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Tabuk tersebut, baginda tak bercakap langsung dengan Sayyidina Ka'b bin Malik tersebut dan mengarahkan beberapa sahabat yang lain untuk boikot, jangan bercakap langsung dengan dia. Bahkan dalam hadis yang kita pernah baca sebelum ni, yakni Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu apabila bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi salam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menjawab salamnya, sehingga kan Sayyidina Ka'b bin Malik pun melihat adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamnya. Yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot sepatih-patih. Sehinggalah beberapa hari, ada riwayat mengatakan sehingga 50 hari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain tidak bercakap dengannya. Setelah berlalu tempoh waktu tersebut, Allah Ta'ala turunkan ayat, iaitu di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-117, yang mana Allah Ta'ala telah mengampunkan para sahabat, ini 3 orang sahabat tersebut. Kemudian sehinggalah sampai faqama ilayya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil. Kemudian datang Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil. Beliau berlari-lari, jadi berlari anak, pergi ke Sayyidina Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu untuk menyampaikan akan berita tentang Allah Ta'ala telah terima taubatnya mereka, yakni ketiga-tiga orang tersebut yang tidak mengikuti peperangan Tabuk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah pergi untuk menyampaikan khabar gembira tersebut. Hatta safahani wa hanna'ani, sehinggalah beliau bertemu denganku, beliau berjabat tanganku, bersalaman denganku, wa hanna'ani, dan mengucapkan tahniah. Itu sunnah. Apabila kita dengar nak sampaikan berita gembira, kita kena bersegera untuk pergi kepada sahabat kita, saudara kita untuk menyampaikan berita gembira tersebut dan mengucapkan tahniah atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Qala wa rawayna bil isnad as-sahih fi sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwal man ja'a bil musafahah.
riwayat dengan sanad yang sahih daripada kitab Sunan Abi Daud yang sambung sanadnya kepada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma jaa ahlul Yaman, ketika mana datangnya ahlul Yaman, segerombolan orang Yaman, daripada Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk orang-orang Yaman. Wa hum awwalu man ja'a bil musafahah, dan mereka adalah orang yang pertama yang datang dengan yang memulakan berjabat tangan tersebut. Ini orang ahli Yaman ni, mereka lah yang pertama kali memulakan pertemuan dengan bersalaman, berjabat tangan. Mereka melakukan sunnah hasanah yang diperakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berjabat tangan. Apa faedah kita berjabat tangan? Apa hikmah yang akan kita dapat berjabat tangan? Kita tengok hadis yang berikutnya. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah 'an al-Bara' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahan illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimaini, tidaklah ada di antara dua orang muslim, yaltaqiyani, yang mana mereka apabila mereka bertemu, fayatasafahan, mereka bersalaman, illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa, melainkan mereka akan diampunkan dosa kedua-dua mereka sebelum mereka berpisah. Yang sepanjang tempoh waktu mereka bertemu tersebut, ketika mana bertemu, berjabat tangan, bersalaman, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kedua-dua mereka sehinggalah mereka berpisah, yang berpisah badan, Allah Ta'ala akan ampunkan. Itu faedah ataupun ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat baginda Nabi SAW. Maka kita beruntung menjadi di kalangan umat baginda Nabi SAW. Dan setiap perkara yang Nabi ajar ada hikmah, ada faedahnya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi wa Ibn Majah an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la qala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala fayakhudhu bi yadihi wa yusafihuhu qala na'am. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini kita dah baca pada majlis yang sebelum ni, iaitu riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki telah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Seorang lelaki di kalangan kami yang mana dia bertemu dengan saudaranya ataupun kawannya, ayanhani lahu, adakah patut untuk dia mendundukkan badan dia kepada saudaranya tersebut? Ini tunduk hormat, iaitu merendahkan kepala kepada orang yang dia bertemu tersebut. Maka jawab baginda Nabi SAW, la, tak perlu. Qala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, adakah perlu untuk dia memeluk dan menciumnya? Qala la. Maka baginda Nabi SAW menjawab, tak perlu. Qala fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihu. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, kalau macam tu
boleh tak? Maksudnya lebih kurang fa ya'khudhu bi yadihi, mengambil tangannya dan ataupun berjabat tangannya dengannya, wa yusafihu, qala na'am. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menggalakkan setiap kali bertemu itu dengan berjabat tangan. Yang ini hadisnya lebih khusus kepada mereka yang sering berjumpa, ini kerap berjumpa, ini berada di satu tempat, apabila bertemu sentiasa berjabat tangan, bersalaman. Cuma ada pengecualiannya, iaitu ketika mana kita bertemu dengan orang yang jarang kita jumpa, ataupun dia balik dari pemusafiran yang panjang, balik dari umrah, balik dari negara-negara yang jauh, setelah mana berbulan-bulan, bertahun-tahun tak jumpa, itu lebih disunatkan untuk kita apabila bertemu dengannya kita peluk dan cium. Itu lebih sunat, itu mengikut keadaan lah, mengikut keadaan. Kalau kita kerap jumpa, tak perlu untuk peluk dan cium, hanya sekadar bersalaman saja. Okey. Wa fil babi ahaditsu katsirah. Hadis-hadis berkenaan dengan perkara tersebut, yang bersalaman, berjabat tangan, selalu banyak. Boleh tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain. Cuma yang didatangkan Imam Nawawi ini hanya sebagai syahid ataupun beberapa hujah untuk menguatkan berkenaan dengan bersalaman tersebut, berjabat tangan. Warawayna fi Muwatta' al-Imam Malik rahimahullah anhu an Atha' ibn Abdullah al-Khurasani قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. Riwayat daripada kitab Al-Muwatta' Imam Malik rahimahullah, daripada Atha' ibn Abdullah al-Khurasani, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atha' bin Abdullah al-Khurasani adalah tabi'in, salah seorang tabi'in. Beliau, seolah-olah ini adalah hadis yang digugurkan sahabat, perawi di kalangan para sahabat. Maka hadis tersebut dikira sebagai hadis yang dhaif ataupun hadis mursal, sebab menjatuhkan atau menggugurkan perawi di kalangan sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhhabil ghil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasafahu, berjabat tanganlah, bersalamanlah, yadhhabil ghil. Maka dengan berjabat tangan tersebut akan menghilangkan ghil. Ghil ni apa? Ghil ni penyakit hati, penyakit dengki, ataupun yang seumpama dengannya, al-ghil. Kita tak puas hati dengan orang, maka kita bersalaman, itu di antara ubat untuk menghilangkan penyakit tersebut, al-ghil. Kita benci akan seorang, maka ubatnya adalah dengan bersalaman dengan orang lain. Itu dengan sebab apa? Sebab ia merendahkan ego kita. Setiap orang ni dia ada ego dia masing-masing. Orang yang pertama yang menghulurkan tangan untuk berjabat tangan, itulah yang orang yang paling baik. Orang yang paling baik sebab dia merendahkan dia punya ego. Wa tahadau tahabu wa tadhhabil syahna, dan tahadau, saling memberi hadiahlah di kalangan kamu. Tahabu, maka kamu akan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Wa tadhhabil syahna, dan akan menghilangkan permusuhan di antara kamu. Qultu hadza hadisun mursal. Kata Imam Nawawi, hadis tersebut hadis yang mursal. Sebab apa? Dia menggugurkan perawi di kalangan sahabat. Sebab tabi'i tersebut, ini Atha' ibn Abdullah al-Khurasani, tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab dia tak sempat hidup bersama dengan baginda Nabi SAW. Cuma dia nak meringkaskan dia punya sanad, maka dia menggugurkan para sahabat. Maka hadis tersebut digelar sebagai hadis yang mursal. Wa'lam anna hadhihi al-musafahah mustahabbatun 'inda kulli liqa'. Dan ketahuilah bahwasanya musafahah, berjabat tangan,
mustahabbah, sangat digalakkan, sangat dianjurkan setiap kali bertemu. Wa amma ma'tadahu an-nasu min al-musafahah ba'da salatay as-subh wal 'asr fala asla lahu fi syar'i ala hadha al-wajh. Adapun kata Imam Nawawi, apa yang menjadi kebiasaan kepada orang ramai, iaitu bersalaman selepas mana solat subuh dan juga asar, fala asla lahu, tidak ada asalnya. Ini tak warid pun daripada baginda Nabi SAW. Setiap kali lepas solat baginda bersalaman dengan para sahabat. Tak ada asal pun, tak ada warid, tak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Fala asla lahu fi syar'i ala hadzal wajhi walakin la ba'sa bihi, akan tetapi tak mengapa, tak ada masalah pun untuk kita bersalaman selepas solat. Cuma Imam Nawawi sebutkan di sini secara khusus ba'da salatai as-subhi wal 'asri, selepas mana solat subuh dan juga solat asar. Mungkin kedua-dua solat tersebut orang ramai yang pada zaman Imam Nawawi tersebut mereka saling bersalaman. Adapun selain pada solat yang tersebut, kedua tersebut, mereka tak bersalaman. Kemungkinanlah. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi sebut sendiri secara jelas ba'da salatai as-subhi wal 'asr. Cuma walakin la ba'sa bihi, tak mengapa untuk kita bersalaman selepas solat. Fa inna asl al-musafahah sunnatun. Sebab apa? Asal berjabat tangan ni adalah sunnah. Tak kira waktu mana pun. Yang penting setiap kali bertemu maka dianjurkan, disunatkan untuk bersalaman. Wa kaunuhum hafazu 'alaiha fi ba'd al-ahwal wa farratu fiha fi kathir min al-ahwal aw aktsariha la yukhrij dhalika al-ba'd an kaunihi min al-musafahah allati warada asy-syar'u bi asliha. Dan adapun mereka menjaga, iaitu meraihkan ataupun beramal dengan berjabat tangan tersebut pada sebahagian waktu, iaitu seolah-olah mereka mengkhususkan pada waktu tersebut, iaitu setelah mana solat asar dan juga solat subuh. Wa farratu fiha fi katsir min al-ahwal aw aktsariha, dan farratu, mereka mengabaikan, tidak beramal dengannya. Setiap kali bertemu ataupun setiap kali berjumpa mereka tak bersalaman. Mereka mengkhususkan pada waktu-waktu yang tertentu saja. Atau aksariha, ataupun pada kebanyakan waktu mereka mereka mengabaikan perkara tersebut. La yukhrij dhalika al-ba'd an kaunihi min al-musafahah allati warada asy-syar'u bi asliha. Maka dengan perkara tersebut tak mengeluarkan berjabat tangan tersebut daripada sunnah. Sebab asal masalah sunnah ataupun asal berjabat tangan ni adalah sunnah. Baginda Nabi SAW tak mengkhususkan pada mana-mana waktu pun. Cuma mereka mengabaikanlah, mereka mengabaikan, tidak beramal dengan sebenar-benarnya. وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدعة على 5 أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والله أعلم. Dan Syekh Al-Imam Abu Muhammad Ibn Abdul Salam rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Qawaid, kitab beliau yang bernama Al-Qawaid, anna al-bid'ah ala 5 aqsam, bahawa sesungguhnya bid'ah tersebut, bid'ah ni jamak kepada bid'ah, bahawa sesungguhnya bid'ah tersebut terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama wajib, yang kedua muharramah, haram, makruhah, mustahabbah, ini harus ataupun dianjurkan, sunat maksudnya, wa mubahatun, yani harus. Qala wa min amsilatil bid'ah al mubahah, dan dia sebut al-Imam Muhammad ibn Abdul Salam menyebut secara khusus
Di antara contoh bid'ah yang harus al-musafahatu aqib as-subh wal 'asr, iaitu berjabat tangan, bersalaman selepas mana solat subuh dan juga solat asar. Bid'ah yang harus, tak berdosa pun, bahkan ia termasuk juga kepada sunnah. Dia tak mengeluarkan pengkhususan tersebut kepada bid'ah yang haram. Dia masih lagi dalam daerah ataupun masih lagi dalam bid'ah yang mubahah, yang diharuskan. Qultu wa yanbaghi an yuhtaradha min musafahati al-amrad al-hasan al-wajhi. Kata Imam Nawawi, sayugianya lah, sewajarnya lah untuk mengelakkan daripada bersalaman dengan amrad al-hasan al-wajhi. Amrad ni apa kita tersebut pada majlis yang lepas. Kata amrad ni mereka kanak-kanak lelaki ataupun remaja lelaki yang muka mereka seakan-akan wanita. Tidak ada janggut, tidak ada misai, kulit mereka turus-murus, gebu dan sebagainya. Maksudnya kalau kita tengok, kalau mereka pakai tudung tu memang sepatih-patih, memang perempuan. Itu amrad. Al-hasan al-wajhi, yang cantik rupa parasnya. Maka kata Imam Nawawi, sewajarnya lah kita elakkan untuk bersalaman dengan mereka. Fa inna an-nazara ilaihi haramun, kerana memandang kepada mereka amrad tersebut haram, adalah haram. Kama qaddamna fi fasl alladhi qabla hadha, seperti mana yang kita telah sebut, kata Imam Nawawi, kami telah sebut pada fasal yang sebelum ni. Wa qad qala ashabuna kullu man harama an-nazaru ilaihi haruma massuhu. Kata sebahagian para ashab, ini para ulama dalam mazhab Syafi'i, kullu man harama an-nazaru ilaihi, setiap yang kita diharamkan untuk memandangnya, haruma massuhu, maka diharamkan juga untuk kita bersalaman dengan mereka ataupun menyentuh mereka. Diharamkan juga untuk menyentuh mereka. Bal al-massu ashaddu, bahkan menyentuh lebih berat daripada kita memandang. Fa innahu yahillu an-nazaru ila al-ajnabiyyah idza arada an yatazawwajaha, kerana dibenarkan untuk kita memandang kepada ajnabiyah, yakni wanita yang asing, bukan daripada kaum keluarga kita, bukan daripada keluarga mereka yang diharamkan berkahwin dengan kita. Idza arada an yatazawwajaha, sekiranya kita berniat untuk mengahwini mereka, itu dengan tujuan tersebut, maka dibenarkan untuk kita memandang perempuan tersebut. Wa fi halil bai' wa syira', dan juga pada keadaan berjual beli, boleh untuk kita melihat, memandang orang wanita tersebut. Wal akhdhi wal 'ata' wa nahwi dhalik, dan juga mengambil dan juga memberi, wa nahwi dhalik, dan sebagainya. Wala yajuzu massuha fi syai'in min dhalik, dan tak dibenarkan untuk menyentuhnya, hanya sekadar boleh melihat sahaja, tapi dengan tujuan yang tertentu, seperti untuk berkahwin, ketika berjual beli, ketika berubat, doktor boleh melihat pesakitnya, ataupun doktor perempuan boleh melihat pesakitnya dan sebagainya. Wala yajuzu massuha fi syai'in min dhalik, dan tak boleh untuk kita menyentuh pada selainnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu selesai kita pada berkenaan dengan faslun fil musafahah, itu berjabat tangan. Kemudian faslun fi istihbabil bashashah wad du'a ma'al musafahah, pasal berkenaan dengan istihbab al-bashashah, sunat untuk kita maniskan muka, dan juga mendoakan kepada ketika mana bersalaman. Itu insya-Allah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, iaitu pada hari esok insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan kita pada hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang tersebut disebabkan kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada salah silap ataupun
tersasul bahasa, mohon diperbetulkan insya-Allah. Kita akhiri ataupun kita tangguh dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.